Kahwin tetapi tak ada zuriat, tak ada anak. Kemudian saya tanya, ayah ada? Ayah meninggal dah, tapi pernah lah ada dulu ni. Antara abang kamu mati dengan ayah mati, siapa mati dulu? Dia kata ayah. Okey, clear. Baik, si mati ada isteri tak? Isteri mati lama dah. Anak tak ada? Tak ada. Dia ada abang, adik, kakak. Dia meninggal. Kami 3 beradik, laki-laki belaka. Baik, saya tanya lagi. Ayah menikah berapa kali? Ayah menikah 2. Anak sebelah sana, lelaki ke perempuan? Dia kata perempuan dua-dua. Saya tanya, isteri mati dah? Mati dah. Isteri tak ada, Ustaz? Mati lama dah. Antara suami dengan isteri mati, siapa mati dulu? Dia kata suami. Okey, saya kata kamu sebagai polis cakap tak betul. Isteri kamu berhak dapat 1/4 sebab anak tak ada. Dia kata sabit pun mahkamah dekat Negeri Sembilan bagi dekat isteri tu walaupun dah mati. Oh, kes mahkamah baru kamu tanya saya. 1/4. Tapi harta 1/4 tu kena darat dengan 2. Asal masalah 4, isteri 1, anak tak ada, lebih lagi 3. Anak ayah kamu dengan bini lain tak dapat. Sebab yang mati tinggal kamu 2 beradik, mak tu, pak tu. Dia tanya kenapa darat 2? Sebab setelah isteri ambil 1, baki 3. 3 tak boleh bahagi 2. Kena darab. 4 darab 2, 8. Jadi isteri dapat 2/8. Dia kata mahkamah bagi 1/4. Saya 1/4 dengan 2/8 ni beza tak mana? Beza tak mana? Baru dia fikir. Bila harta isteri 1, abang, adik laki-laki 2 orang dapat 3, 3 tak boleh bagi 2. Faraid tidak boleh ada perpuluhan pada masa faraid, pada harta boleh ada sen. Jadi bila darat dengan 2 jadi 8, isteri dapat 1 darab 2, 2 lah. Okey, yang laki-laki 3 darab 2, 6. 6 boleh bagi 2 tak? Boleh. Jadi kamu dapat 3, adik lagi 3, isteri 2. Selesai. Timbul masalah pula, jadi benda baru lah. Dia kata, Ustaz, isteri abang kami mati dah. Kenapa dapat? Sebab dia hidup masa suami dia mati. Habis tu, kamu kena beritahu kat saya, dia yang mati dengan kamu seibu sebapa. Okey, dia ada tak saudara seibu sebapa? Isteri itu kak ipar kamu. Dia ada tak saudara seibu sebapa? Sebapa, seibu. Dia kata pak kami, pak pada isteri, pak mentua abang kami menikah sekali lah, cantik. Kalau menikah banyak kali, sakit kepala. Okey, anak berapa orang? Bukan anak saudara. Dia kata kak ipar kami itu, adik-beradik dia 2 lelaki 3 perempuan. Okey, 7. Faham tak? 2 lelaki 3 perempuan, 7. 7 main mana? 2 lelaki 4. 3 perempuan 3. 3 campur 4, 7. Baik, 7 tu kena darab dengan 8. Jadi 56. Jadi kamu akan dapat 21/56. Makin banyak ke banyak tu? Kamu akan dapat 21/56. Adik kamu 21/56. Bagian kau ipar kamu hilang sebab dia mati. Turun kepada adik-beradik dia. Mereka masing-masing akan dapat 2, 2, 1, 1, 1. Oh, macam tu. Okey, settle. Ni nak tunjuk di sini ni kata, jangan cakap walaupun kamu tak niat nak bohong, tapi bila sembunyi ada masalah.
Dan bila sebut harta pusaka ni, bapa ada dua jenis. Pernah dengar tak bapa? Bukan bapa tiri, bapa kena tak. Bapa kepada si A, si B ni kadang-kadang bapa undang-undang, bukan bapa agama. Tuan faham tak bapa undang-undang? Tak faham. Baik. Si A ni dia anak si mati, anak undang-undang, tapi bukan anak agama. Macam mana? Kisah berlaku, lelaki ni, kerang perempuan ni dia heran, bini dia bersalin cepat. Padahal aku dengan dia bukan buat apa pun. Faham tak buat apa? Maksudnya, aku rasalah macam isteri ni mengandung dah masa menikah dengan aku. Tapi aku tak buat jahat dengan dia. Maka si anak tu bukan anak dia. Anak tu anak siapa? Anak orang lain. Kena buat ujian DNA. Satu. Masalahnya sekarang, anak yang tak sah taraf tu dibinkan kepada dia. Bila dia berjaya binkan, itu namanya ayah undang-undang. Dan soalan mula cakap dengan mak, tapi dia sambung dengan peguam. Saya tak faham. Sambung dengan dia kata, Ustaz, peguam tu anak dia lah. Anak dia peguam doktor 2 orang educated lah. Okey, saya kata tak apa, sambung kepada peguam saya nak dengar. Saya kata, anak undang-undang, kalau anak agama cantik. Macam mana? Contoh, saya kahwin, tuan-tuan tahu kot, 3 bulan 8, 96. Nah, malam tu karen tak ada satu Malaysia. Ingat tak? Lalu kot ni lah daripada rumah, lalu kot ni. Pergi Sungai Tengah, karen tak ada satu Malaysia. Faham? Sebab tu nak buat kereta saya 96. Nah, kereta ni naik kereta isteri sebab nak beri minyak kat dia untuk dia naik kereta esok. 966, 6 tu anak kami 6 orang. Saja tak ada percaya apa pun. Okey, anak saya yang sulung lahir lebih kurang 1 tahun selepas kahwin. Maknanya ini anak agama, anak undang-undang. Okey, satu lagi, seorang yang dia kahwin, dia tak tahu kata isteri dia tu mengandung. Mungkin mengandung dengan dia. Contohnya, mereka buat benda tak bagus sebelum kahwin, tak confirm mengandung ke tak kahwin. Dan anak yang lahir cukup 6 bulan, itu anak undang-undang. Sekiranya memang mengandung lepas angkat nikah, iaitu anak agama. Bagi seorang perempuan yang dia dah rasa dia mengandung, tapi dia sembunyi, dan dia buat surat lahir daripada hospital. Bila anak dapat, dia akan dapat surat kan. Surat bukan bagi ke anak, bagi dekat pok budak tu lah. Doktor yang akan bagi. Tadi masa duk sebir kereta, ada perempuan tu lalu, dia nak sebir kereta juga. Dia tengok saya tengok dia, macam kenal. Tapi saya tegak lah, sebir kereta ke? Ya. Dia tengok saya, kata, nama Fauzi ya? Dia kata, saya pun buka, Fauzi Tahir kan? Rupanya isteri Dr. Nazir Nuhairi, kenal tak? Dulu kerja hospital Kulim, pernah jadi pengurusi paksi Kulim dulu ni. Oh, kenal sangat-sangat. Okey, nak cerita, doktor bagi surat bila lahir. Nak bagi tahu anak ni anak perempuan tu. Perempuan ni dengan suami ni campur dengan surat nikah. Surat nikah bila tegak banding, oh cukup 6 bulan. Anak agama, anak undang-undang. Dengan syarat tak mengandung masa angkat nikah. Kalau angkat nikah mengandung dah, dia sembunyi, itu anak undang-undang. Isu dia, bila dia anak undang-undang, kalau budak tu perempuan, maka bapa undang-undang tidak boleh wakilkan imam untuk nikahkan anak perempuan dia. Sebab itu bapa undang-undang bukan bapa agama.
Dibinkan dia sebab antara kahwin, angkat nikah dengan lahir anak cukup 6 bulan. Tapi mengandung dah. Masa angkat nikah tu mengandung dah. Sekiranya angkat nikah tak mengandung lagi, walaupun mungkin pernah zina wal'ayazubillah, anak itu anak agama, anak undang-undang. Sebab kita tak tahu, mungkin yang ni selepas daripada akad nikah baru mengandung, walaupun jahat sebelum tu. Isu yang nak beritahu di sini, kalau berlaku si A ni dia cerita kat kita, tu kan anakku, sebab aku tak rasa itu anakku. Kerana apa? Dia tak sayang kat aku tak rasa sayang kat dia. Naluri tu hilang. Contoh anak saya yang kecil 8 tahun, dia tulis kat buku nama dia bin mak dia. Faham tak? Padahal dia anak kami. Saya tak rasa apa-apa sebab saya banyak tinggalkan dia dengan mak dia. Atau punca dia duduk kat saya. Anak saya tu anak agama dan anak undang-undang. Tapi seorang lelaki kata, ni bukan anak aku, tapi bin dia tu anak undang-undang. Maka kalau dia nak tuntut harta pusaka, dia kena tuntut, masa tu dia kena lawan. Kami dapat tahu pak undang-undang kata kamu bukan anak dia. Masa tu kena buat keluar surat daripada doktor, kad pengenalan pun mencukupi, campur dengan surat nikah, nak tengok ada beza berapa bulan. Yang kedua, ada tak saksi yang kata perempuan ni mengandung dah sebelum akad nikah. Jadi bila ada orang abang, kami tengok perut dia pun ada isi dah baru akad nikah. Dia nikah dengan siapa? Dan ingat, seseorang itu dia berdosa besar kalau anak tu bukan anak dia, bin dia. Juga berdosa besar kalau anak tu anak dia, dia tak mengaku anak dia. Nampak tak? Kemudian bila jadi benda ni, saya kata bukan masalah tak mau bagi. Seorang lelaki yang tidak ada anak, dia ada abang, adik, kakak. Bila anak ni tak layak dapat pusaka, pusaka pergi kepada abang, adik, kakak dia. Nak kena tahu juga yang mati ni abang, adik, kakak dia, si ibu sebapak ke, si ibu ke, nak kena tahu. Habis tu macam mana cerita? Bila kita bercakap, ada tak orang bohong? Ada tak? Kadang dia bukan nak bohong, tapi dia cerita tu tak betul. Jadi hati-hati dalam perkara-perkara yang seperti ini. Ada setengah orang dia nak bagi awal pusaka ke anak dia. Baguslah. Tapi bagi ke semua anak tak? Adakah kamu pilih? Kalau pilih, kamu sedialah jawapan nanti. Faham tak? Kemudian yang hello saya ni adalah seorang kakak angkat kepada yang mati. Saya kata, puan, kita bukan duduk sini saja. Walaupun puan sebagai penama, kita ada satu lagi kita nak kena bicara. Masa tu bicara, hakim adalah Allah Ta'ala. Masa tu tidak ada peguam bela, tak ada peguam cara. Yang akan menjadi saksi tubuh kita sendiri. Masa itulah kita akan kena tanya, kamu ambil lebih ke, kurang ke, ataupun ada hak ke tak ada hak. Sebab tu bila masuk mahkamah, kadang-kadang dua-dua ni keliru. Aku ada hak, tak ada hak. Okey. Yang jadi masalah, tahu dah tak ada hak, tapi tuntut juga. Ataupun kamu ada hak, tapi kamu ambil hak lebih. Contoh, ini kes satu negeri lain. Ayah mati, tinggal anak lelaki 3 orang. Hak sulung tu cepat-cepat bawa pergi mahkamah. Dan dia cari saksi 7 orang. Sumpah 7 orang ni demi Allah ini anak tunggal. Dia tidak ada adik. Jadi hakim apa yang dia bagi? Semua harta milik kamu. Dekat tangga masjid saya tanya, tanah tu besar mana yang sampai dia ambil kat dia seorang? Kan dia kata 4 juta Ustaz. 4 juta. Dia ambil kat dia seorang. Yang kami heran tanah tu tanah ayah kami, tiba-tiba kami tengok abang kami menguasai, dia buat sesuatu atas tanah. Faraid tak buat.
Bila kami tanya, dah buat faraid. Pegawai harta pusaka bagi kat abang seorang. Kamu tak dapat, abang nak kata apa? Ni panggil Melayu penipu kuat ni. Adik dua orang tak puas hati. Ni cerita bukan orang cerita, dia cerita kat saya. Kami bawa kes ni pergi mahkamah. Kami minta ulang bicara. Bila ulang bicara, kes rayuan, hakim mahkamah rayuan ni bukan hakim biasa-biasa. Dan saya juga duk jumpa selalu dengan hakim rayuan. Kadang-kadang berjumpa dengan saya untuk sama-sama cari ilmu. Saya ambil ilmu kehakiman, beliau ambil ilmu muamalat. Sama-sama kita bincang tengok. Yang jadi masalah bila bawa mahkamah, bila bicara balik, datanglah dua orang dengan kad pengenalan dan surat beranak. Bila kad pengenalan surat beranak, confirm tak? Rupanya yang mati ada anak 3, bukan seorang. Kalau kamu nak cabar kami, surat beranak ada. Nak cabar lagi, DNA ada. Buat DNA. Jadi kamu nak cabar apa? Cabaran tidak disahut. Hakim kata tanah ni bahagi 3. Tetapi yang abang tu berkeras, dia takkan bagi juga. Faham tak? Akhirat nanti agak-agak sangkut tak? Dan Sidop cakap tadi, orang educated ni, dia kata, Ustaz lain kali boleh tak kami ngaji dengan Ustaz, kita pakai Google Meet? Boleh, tak ada masalah apa-apa. Okey, tak apa. Hak jadi isunya yang cakap ni, dia bercakap anak dia doktor ada, peguam pun ada, menantu pun ada. Okey, saya pun sebut. Saya kata, puan, di Mesir berlaku 2 orang suami isteri tak ada kerja. Tuan-tuan faham tak ada kerja? Bukan tak ada kerja nak jadi doktor, tak ada kerja. Tak faham. Dua-dua ni pakar DNA. Tak ada kerja. Lepas ambil darah anak, nak cek DNA anak. Padahal tu anak lepas. Faham tak ada kerja? Boleh faham tak? Bukan tak ada kerja ni duk menganggur dah. Buatlah kerja hak faedah. Dia ambil darah anak dia, mereka 2 orang, mereka buat DNA. Keluar ujian DNA, tahu apa yang berlaku? DNA suami tak ada di situ. Padahal yang dengar cerita saya ni 2 orang doktor. DNA suami tak ada. Bila tak ada, haru, lagu mana ni anak kita, tapi DNA aku tak ada. Faham? Bila perkara ini dipanjang ke mufti, Mesir mufti dia 1. Malaysia mufti ramai sebab kita raja banyak. Raja ni jangan kita komen lah. Ada raja sangat bagus. Kan? Dan bila berlaku macam Perdana Menteri tak ada apa, masa tu baru nampak raja. Masalah kita mungkin tak nampak. Mufti kata apa? Kenapa buat ujian DNA? Kami saja buat lah, nak tengok anak ni lagu mana DNA dia. Oh, saja buat. Masalahnya tahu tak tu anak kamu? Anak kami ada tak bertukar? Tak ada, memang anak kami. Jawapan dia, buang DNA tu. DNA ni hanya perlu kalau anak bertukar masa kecil. Buang. Itu anak kamu, jangan buat dah lain kali. Faham tak? Doktor tak ada kerja. Padahal nak DNA tu, ni doktor dah dengar tadi, dia kata, bukan murah Ustaz. Tuan-tuan bayangkan, cakap kali pertama 46 minit. Saya nak pergi sebih kereta lostang tu, sangkut kat kedai tayar, nak masuk kedai tayar tak boleh. Sebab apa? Nuduk hello ni. Ya Allah, kata Ustaz kena tolong. Saya nak abang, kalau dicabar juga, okey, minta yang kata waris tadi buat DNA, buktikan dia ni ada talian darah dengan yang mati tadi. DNA siapa nak buat? Faham tak? Dan saya tanya balik, muka anak macam muka ayah tak? Tak. Lagi satu, ada tak orang sebut dia ni anak luar nikah? Tapi yang tahu masa kahwin tu ada dalam perut. Jawapan dia, kamu jangan bagi sebab ini anak undang-undang bukan anak agama. Dan walaupun undang-undang itu depan mata, kadang-kadang kita kena mengelak daripada undang-undang. Saya nak sebut sikit lah.
Saya tanya dalam kelas online ni, si A kahwin dengan seorang perempuan yang tukang jantina. Tuan-tuan kenal lah kan, duk masuk dalam macam-macam Facebook bagai-bagai. Saya tanya lah, Dolah ni kahwin dengan seorang yang macam perempuan, tapi Dolah mati. Si isteri dapat berapa? Anak murid saya jawab 1/4 Ustaz, sebab anak tak ada. Anak murid saya macam-macam. Tadi saya lalu kot Guang Cempedak, ada orang menega TS kan. Saya singgah lah. Niat saya nak tolong dia menega je. Tutup macam ni, dia tengok saya, dah senyum. Saya pun senyum. Saya bagi salam. Hantar senyum sebab apa? Ustaz nak ayat apa? Oh, kata saya nak ayat ni tapi buang air nak. Okey. Bila saya nak bayar, dia kata, Ustaz bayar-bayar Ustaz, free. Okey, kenapa free? Saya mengaji faid dengan Ustaz. Oh, dia kenal. Singgah kedai nasi kandang Haji Ramli, situ kalau singgah free. Singgah situ. Tutup macam ni. Tutup. Saya dah tengok dia duduk sembang. Yang perempuan ni, hak bonsu, dia abang kat kak dia sulung. Kak tu, Ustaz mai. Saya duduk tengok muka. Saya tutup supaya makan kena bayar. Faham tak? Okey, akhirnya kena. Nak abang kata, cerita benda-benda jenis macam ni kena jelas macam mana? Jelas bagi kita, bagi nampak betul-betul. Kalau benda itu masih kelabu, tidak pasti, mesti kita bertanya. Faham tak? Apabila yang mati ni kita nampak gaya, ini anak undang-undang, tapi bukan anak agama. Bila bicara yang kita tengok undang-undang, tetapi bila kita tengok balik dari segi perubatan, tak sabit. Tuan-tuan tak nampak misal dia. Kes pembagian faraid Kuala Terengganu, cerita lama dah. Ni guru saya yang cerita. Pembagian harta pusaka yang hadir 4 orang. Suami yang hadir ni, apa dia, suami si mati. Faham? Suami si mati. Suami si mati, anak tak ada, dapat berapa? Setengah. Lagi 3 orang, anak menakan si mati, perempuan belaka. Faham? Perempuan belaka. Bila nak faraid, pegawai kata, kamu sebagai suami dapat setengah. Setengah lagi Baitul Mal ambil. Kamu 3 orang ni, kalau laki-laki salah seorang, dapat setengah lagi. Saja dia kata je lah. Saja dia kata. Bila kata, hak 3 orang perempuan ni, 2 perempuan kata, ni haknya laki-laki ni. Faham tak? 3 orang tu perempuan, 2 kata, ni laki-laki ni. Pegawai ni kata, makcik, ini mahkamah. Mahkamah. Iyalah, adik kami kenal lah, laki-laki, macam orang kampung kan. Makcik, ini mahkamah. 2 orang kata, payah apa sangat? Mahkamah ni bukan ada belayar. Tuan Hakim bawa adik kami pergi belayar, angkat kain dia, tengok lelaki ke perempuan. Faham tak? Hakim kata, ini mahkamah. Ya kami tahulah ni mahkamah. Apa masalahnya? Rupanya nak tengok kemaluan orang, kena ada surat. Kebenaran tengok. Akhirnya hakim keluar surat, suruh perempuan ni jumpa doktor. Yang cek doktor Hindu. Bila dia cek-cek tengok, burung ada, telur pun ada. Doktor turun tanda tangan, aku dah cek semua dah, bahasa Inggeris semua. Dia memang ada hak tu, ada hak tu. Dan dia aku sahkan lelaki. Kad pengenalan dia perempuan. Dia berjaya tukar kad pengenalan dia perempuan. Bila jadi macam tu, pegawai ni tanya, cerita kat saya sikit, awak jadi macam ni. Adik kami ni berak kencing dia kami basuh. Umur 12,
Dia keluar pada rumah tak balik. Ni baru balik lah. Keluar lelaki, balik perempuan. Inilah adik kami. Adik kami. Hakim kata, ikut undang-undang, dia adalah perempuan. Kad pengenalan. Ikut perubatan, dia adalah lelaki sebab ada kemaluan. Keputusan saya, faraid, suami si mati, dapat separuh, separuh lagi kat dia. Okey, mai sini Ustaz. Mulai hari ini, saya panggil kamu pakcik. Okey, balik nanti, jangan pakai dah kain batik. Faham tak? Rupa-rupanya macam itulah keadaan dia. Undang-undang agama ni kalau boleh campur sekali, cantik. Cantik. Ambil undang-undang, rasa agama. Tapi jangan macam ni. Tahu ada jambatan melengkung pergi ikut Laguna Merbuk. Nak pergi tahu orang belah dua. Saya beli rupak leko. Hak goreng. Rasa cucuk cepedak. Faham tak? Saya kata ke anak saya, mereka buat macam mana? Rupanya dia goreng rupak leko dan minyak cucuk cepedak. Hak ni tak mau. Maksud saya, kita ambil undang-undang, ada agama. Ambil agama, ada undang-undang. Sebolehnya kalau kita mati, rumah nama kita, kita punya. Kita beli, rumah nama kita, kita bayar, kita punya. Hak jadi masalah, rumah nama kita. Kita mati, bini bayar. Hak bini bayar tu, agama. Hak nama kita tu, undang-undang. Faham kan? No? Kalau tak faham tu, tak tahu nak cerita. Faham kot bahasa kita. Baik, kita nak bincang tajuk makmum masbuk mendapat imam pada iktidal. Okey, nak abang sikit. Dulu duk mengaji dah kan masa kafah. Ustazah duk ajak, mai lambat masbuk. Mai awal muafiq. Betul tak? Tak tahu saya ingat lagi Ustazah Fatimah Yunus mengajar. Okey, mai lambat masbuk. Mai awal muafiq. Betul. Betul. Tapi bila kita mengaji lagi, rupa-rupanya mai awal pun boleh jadi masbuk, mai lambat boleh jadi muafiq. Macam mana? Pagi kemarin kita mai imam dah habis dah baca Fatihah. Habis dah. Kira-kira masbuk lah. Kita masuk sekian apa semua, Allahu Akbar. Imam dah habis dah Fatihah. Kalau ikut yang tadi, masbuk lah. Tapi imam dah baca dak surah Sajdah. Sajdah dengan Fatihah hak mana panjang? Sajdah. Jadi muafiq, bukan masbuk. Yang kedua, kita mai awal tapi imam baca Fatihah cepat sangat. Dia cepat sangat, kita sempat tak sempat? Ataupun imam baca sederhana tapi kita tak sempat, dia sederhana bagi dia. Rupa-rupanya boleh jadi cepat juga bagi kita. Jawapan dia, kita tak sempat. Itu masbuk lah. Faham tak? Sebab tu kalau semayang belakang orang Arab, jangan baca iftitah. Takut kita tak sempat nak baca Fatihah. Kalau semayang belakang orang Arab. Orang Melayu kita tak apa. Disunatkan bagi makmum. Dalam kitab ni, kalau sunat tu mana masuk jawi, berapa kali potong tak tahu. Sunat ni sunat apa ni? Kalau buat, dapat pahala. Kalau tinggal, tak dapat pahala. Contoh, semayang ni sujudlah lama-lama. Bila? Kalau semayang seorang. Dia faham, semayang berjemaah jadi makmum sujud lama. Itu salah. Okey, imam boleh sujud lama. Kalau makmum setuju. Kalau makmum tak setuju, imam sujud sederhana, makmum sederhana. Perasan tak? Kadang-kadang imam sudah tasyahud akhir, makmum duduk sujud lagi. Imam bagi salam, dia bangkit pada sujud. Kenapa sujud lama? Sujud ni dia bagus lama banyak. Itu hak semayang seorang, bukan semayang berjemaah. Sama lah juga kalau kita ni jenis lambat Fatihah, rokok kita jangan duduk lama-lama sangat. Sebab saat lagi imam naik, saat lagi kita tak dan. Kita rokok tasbih 3, saat lagi kita turun nak sujud, imam naik.
Bila imam naik, kita nak naik lagi imam rokok dah. Nampak tak? Jadi kita kena faham-faham lah benda sunat ni macam zaman sekarang ni lah. Boleh tak singgah stesen minyak Petronas buat solat subuh saja dah? Apa berani buat? Padahal tempat semayang hak laki-laki tu boleh semayang 2 orang ya. 2 orang kalau buat sajadah, orang lain duk beratak nak semayang, lepas kata apa? Hang tak cerdik sungguh lah. Nak semayang sajadah buat di rumah ni zaman Covid ni. Sebab tu semayang tutup muka makruh. Tapi kalau dengan Covid ni, kita kena dengar doktor. Sebab itu para ulama kalau nak keluar fatwa, nak bercakap di Quran yang benda tu adalah benda perubatan, kena tanya doktor sama. Sebab doktor ahli bidang tu. Dan jangan kita duk sebut apa masalah ayat semayang bolang kolah, kita cedok saja ambil ayat semayang kan. Okey, jawapannya bersentuhan pun tak boleh tambah ayat. Sebab tu isu-isu jenis macam ni, contoh cuci buah pinggang, batal puasa tak? Dulu ulama bagi pendapat. Zaman sekarang ada doktor boleh abang, dia melibatkan perut ke tak? Campak benda tu, campak benda dah, kena tanya habis. Disunatkan bagi makmum yang masbuk apabila mendapati imamnya dalam i'tidal bahawa ia bertakbiratul ihram kemudian bertakbir pula, yakni takbir intiqalat, turun bersama imam untuk sujud. Allahu akbar, nak turun takbir pula. Faham? Takbir pula itu sunat, bukan dia wajib. Maksudnya kalau dia sunat bukan wajib, kalau tak takbir turun sah. Tapi kalau dia tak takbir hak mula-mula, tak sah. Sebab takbir itu takbiratul, ada takbiratul ihram, itu takbir wajib. Kalau takbirul intiqalat tak ada itu takbir sunat. Dan jika ia mendapat imam sedang dalam sujud, maka hendaklah ia bertakbiratul ihram dan terus sujud sertanya tanpa takbir intiqalat turun sujud. Faham tak? Allahu akbar kan imam i'tidal. Jadi kamu nak turun ke bawah sujud, kamu takbirlah. Faham tak? Tapi kalau Allahu akbar imam sujud dah, jawapan turun tak ada takbir dah. Turun saja dan terus sujud. Kerana ia tidak dapat takbir intiqalat terus sujud imam, sebab masa dia takbir imam sujud dah. Kalau dia takbir imam i'tidal nak turun takbir. Kalau dia takbir imam sujud dah, turun tak ada takbir. Sebab tu keliru ni lah duk berlaku. Ramai orang dia sujud, bila bangkit dia angkat tangan. Banyak orang duk buat gitu. Rakaat pertama nak bangkit tu Allahu akbar, dia angkat tangan, tu makruh. Angkat tangan bila? Angkat tangan bangkit berdiri daripada tasyahud awal. Tasyahud awal Melayu panggil tahiyat. Sebab orang Melayu dia buah nama ikut sebut tahiyat, sebab at-tahiyah kan, tahiyat. Arab dia tak, dia buah nama sempena tasyahud. Kan kita asyhadu tu kita angkat jari masa kata ilah, sebab tu dia panggil tasyahud. Okey, bila kita berdiri tadi tasyahud awal angkat tangan. Kalau tadi tak ada tasyahud awal, bangkit berdiri jangan angkat tangan. Termasuk juga kita ni bersama imam tasyahud, tapi kita main lambat. Imam 3, imam 4, kita 3. Faham tak? Mayang syak lagi. Imam 4, kita 3. Dia bagi salam, kita bangun, tak ada takbir, bangun saja. Okey, tapi kalau imam 4, kita 2, imam bagi salam kanan kiri, kita bangun, kita kata Allahu akbar. Clear tu nah. Cara bangun makmum selepas imamnya memberi salam. Banyak ada orang dah buat. Imam salam pertama, takdan yang kedua dia angkat kepala bangkit dah. Dia kata macam ni. Ada orang hantar WhatsApp kat saya. Kat saya, patutnya kena bangun. Lepas takbir yang pertama tu, imam takbir, imam bagi salam yang pertama, kita bangkit. Jawapannya, kita mazhab Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i. Jadi kita takbir, imam baru kita tunggu imam salam kanan, kiri, baru kita bangun.
Kalau bangun awal, makruh. Bila makruh, luput pahala lah. Jadi imam salam kanan, kiri, baru kita bangun. Kalau bangun awal, tak batal tapi makruh. Kita ambil Islam ni, dia berpandukan kepada mazhab yang kita ikut para ulama. Dan tambah lagi pula, orang jenis macam kita ni, mazhab kita ialah mazhab mufti. Mufti mazhab apa, kita ikut mazhab dia. Tu bagi mazhab mufti. Faham tak? Sebab tu semalam saya cakap dengan ahli majlis fatwa Kedah. Petang kemarin ahli fatwa Kedah bincang pasal mayang tutup muka. Jawapan dia, tutup muka tu apa sebab? Kerana arahan tu bukan arahan sia-sia, dia bincang majlis fatwa. Dan saya sebut pada ahli fatwa, saya kata, kalau kitab kata A, fatwa kata B, kita kena ikut fatwa. Sebab fatwa dia bukan buka buku satu kitab, dia buka banyak kitab. Sama juga duk renggang-renggang ni. Kan hadis Nabi suruh bagi rapat. Jawapan dia, fatwa membenarkan renggang kerana nak mengelak jangkitan kuman. Jadi bahasa kasar sikit, kepada mereka yang kata kena rapat, tuan-tuan pakai gelang pink, pergi salam dengan dia. Tengok dia mau salam tak? Pakai gelang pink, salam dengan dia. Awak tak salam? Tahu pun kata bahaya. Okey. Jika imam salam daripada sembahyangnya, bukan salam suar tangan tu tak, bagi salam, maka disunat bagi makmum yang masbuk bahawa bangun qiyam. Disunat tu bukan sunat bangun, wajib. Cuma bangun tu kalau kena masa dia, sunat. Faham tak ni? Imam bagi salam, kita bangun tu wajib. Kita bangun tu tepat masa dia, sunat. Kita bangun tak sampai masa dia, batal sembahyang. Okey. Dia kata bangun untuk menyempurnakan baki. Jangan tuan-tuan kata sunat bangun tak, wajib sebab sembahyang kan tak cukup lagi. Yang ketinggalan itu tanpa takbir intiqalat. Jika ia betul-betul ihram serta imam rakaat yang keempat. Nampak tak? Dia takbir tadi 4. Bila imam bagi salam, dia bawa 1. Bila dia bangun saat lagi, Allahu Akbar, ada tak? Bangun saat lagi. Ni dia kata tu. Dia kata tanpa takbir. Kenapa bangkit tak takbir? Kami mengaji kena takbir. Masalahnya kamu naik pertama, naik kedua memang ada takbir. Satu, kamu semayang seorang. Ni kamu semayang dengan imam 4, kamu 1. Tadi daripada sujud nak duduk takbir tak lagi? Takbir dah. Jadi nak bangkit tak ada takbir. Kenapa? Sebab sujud nak bangkit takbir sekali saja. Habis kawan sebelah saya, dia bangkit dia takbir. Dia 2 imam 4, kamu 1 imam 4. Faham tak? Sebab tu kasam kita cakap, kalau semayang tak belajar, elok semayang seorang. Semayang berjemaah ni dia macam tu lah. Dan jika bertakbiratul ihram sertanya pada rakaat yang ketiga, bukan ketika, maka hendaklah ia bangun qiyam dengan bertakbir intiqalat, kerana ini ialah tempat duduknya. Kalau dia semayang, imam tasyud akhir, dia tasyud awal, imam 4, dia 2, nak bangkit takbir lagi. Dan jika semayang ia bersendirian, maka hendaklah ia bangun qiyam dengan bertakbir. Sebab semayang seorang. Okey, dan disunatkan bagi makmum. Nampak tak? Kalau sunat tu mana masuk jawi ke? Berapa kali sunat lah. Dan disunatkan bagi makmum bahawa janganlah ia bangun untuk menyempurnakan sebahagian sembahyangnya yang ketinggalan sehingga imamnya selesai beri salam yang kedua, kerana ia daripada tawabek, daripada ikutan sembahyang. Sebab tu ada WhatsApp sampai saya lama dah. Kita ni kena bangun selepas imam tak bagi salam yang pertama. Sebab sembahyang imam habis dengan salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Dia bagi salam yang pertama, kita naik. Jawapannya tak. Kita mazhab Syafi'i. Kita bagi salam, imam bagi salam pertama, 2 baru kita naik. Kenapa? Ni jaga-jaga. Tuan-tuan boleh faham lagi. Kita bagi salam yang pertama, kentut, sembahyang kita sah. Tapi kalau kita bagi salam pertama, kita kentut, kita bagi salam yang kedua, sembahyang kita batal. Faham tak?
Dia bagi salam kanan. Mayang bagi salam dah. Okey, kentut. Dia bagi salam yang kedua, semayang dia batal. Nak tanya soalan, kenapa batal? Kenapa kamu bagi salam yang kedua? Sebab salam saja semayang, bagi salam saja 2 kali. Oh, 2 kali. Hak pertama wajib. Hak kedua sunat. Kenapa bagi salam yang kedua? Sebab tak habis lagi. Jadi kamu kentut masa kamu semayang. Semayang kamu batal. Tapi kalau kamu salam yang kanan, kamu kentut, kamu tak bagi salam, semayang kamu sah. Rupa-rupanya semayang ni hanya betul-betul habis dengan salam yang kedua. Faham tak? Salam kedua, barulah makmum bangun. Faham tu nah? Clear nah? Tuan-tuan ada soalan apa-apa nak tanya? Boleh tanya lah. Saya nak tanya SOP sini sampai pukul berapa? Takut langgar sekali lagi. Saya tak ada masalah apa. Okey, ya. Okey, terima kasih. Ada anak angkat, dia duk fikir, bila dia mati nanti anak angkat tak dapat apa. Tak dapat apa. Anak angkat tu pertamanya dia terima kasih dah. Tak ada ayah mau bela dia, pak angkat ambil. Saya berjumpa juga anak pungut, tahu anak pungut. Dekat tempat saya kerja, anak pungut 2 orang. 2 orang anak pungut. Dan saya abang kepada pelajar saya, tu anak pungut. Ustaz duk mengumpat orang, Ustaz. Tu anak pungut. Sungguh. Saya buka pintu. Mai Ustaz. Nama dia Zaidi. Zaidi, ni saya buka pintu. Pak kamu nama apa? Pak saya nama pungut. Adik kamu mengaji dengan saya juga. Adik kamu binti pungut. Betul tak? Jadi dua-dua tu anak pungut lah. Masalah tak mana? Tadi Ustaz kata anak pungut, memang anak pungut. Pak dia kata, hampa ni anak pungut. Nasib baiklah pak hampa bukan nama buang. Kalau nama buang, anak buang pungut tu mana mau? Oh. Yang perempuan ni hantar WhatsApp kat saya, jemput abang dia ke Nuri. Saya tak lepi lah. Jauh Johor no. Asal daripada orang Indonesia. Soalan ni. Bila bela anak angkat, dia bagi ke anak angkat mungkin ke semua. Nak tanya Ustaz, dia ada waris-waris lain tak? Ada tak? Kalau ada waris lain, kena sedia jawapan lah, kenapa tak bagi kat waris? Soalan, yang makruh dia macam ni, anak beberapa orang dia pilih yang tertentu, yang lain dia tak bagi, yang tu makruh. Tetapi sebaliknya, anak angkat itulah yang jaga dia, makan minum dia. Kalau dia mati, abang, adik, kakak perhabis harta dia. Anak angkat dia tak dapat apa-apa. Dan anak angkat itu bagus. Maknanya dia sudah ada jawapan. Anak angkat ni bela aku, ambil tahu berat hal aku. Jadi patutlah dia layak dapat harta aku. Dan nak beritahu, berlaku di satu negeri. Nak tahu negeri, kena PM saya lah. Okey, ayah sakit, anak-anak tak balik. Tak balik. Tuan-tuan bila tidak ada ayah baru tahu nilai seorang ayah. Dan saya pernah belanja orang umur ayah saya makan. Dia makan mi goreng. Tahu tak, Jalan Timur Popular ada kedai makan belah kanan kat klinik tu. Tahu tak? Tahu tak? Saya lalu kot tu kedai makan. Saja singgah perkena mi goreng. Bukan lapang sangat. Nak bagi mereka menega. Lah tak menega dah. Makan, pergi singgah nak makan. Pakcik tu sudah makan dah. Saya kata kat kak tu, kak, hak pakcik tu makan, saya bayar. Pahala kat ayah saya. Ustaz dia dah bayar dah. Bagi balik duit kedai. Bagi balik duit kedai. Okey. Lepas ni kalau dia makan lagi, kak catat saya bayar. Selang 2 hari saya pergi pula. Kak, pakcik tu makan apa pula? Dia tak main dah Ustaz. Awak dia tak main, matilah. Saya kata sebab saya bagi dia makan. Dah sampai masa. Dia tu bagi awal kat anak-anak kandung dia. Anak kandung buang dia sampai dia mati. Tak ambil tahu. Berlaku di satu tempat, nak cerita ni. Ayah sakit, anak tak balik. Mati anak balik. Mati anak balik.
Bila balik, sembang-sembang dah mati dah kan. Selang beberapa hari, pergi jabat tanah. Orang keluar kat menalan ayah, tunjuk surat mati, pegawai pun cek balik. Dia tak ada tanah yang didaftarkan atas nama ayah kamu ni. Dia betul ayah kami tanah banyak. Tak ada. Tak ada apa. Boleh kami tahu dengan maklumat yang ni tanah tu milik siapa lah ni? Pegawai tu cek balik, nama sekian. Ni anak angkat ayah kami. Dan perkara itu dibawa ke mahkamah. Anak tak puas hati, ayah mati tak bagi apa. Bila dibicara, mereka masing-masing pakai peguam ni. Peguam yang paling handal. Okey, disebut bahawa ayah hebah tanah kepada anak angkat tidak sah sebab ayah sakit. Ayah sakit. Okey, ingat anak angkat pun bodoh. Dia kata, memang ayah hebah kepada saya, dia bela saya macam anak kandung dia. Dia memang sakit, tapi sakit ada dua. Sakit ada dua. Ayah masa dia sakit biasa-biasa, sakit kaki, sakit urat, sakit pinggang, jalan tak larat tu, itu sakit dia tak fikir mati. Adapun yang abang duk tunjuk kata ayah ni sakit-sakit mati tu, nak tanya Ustaz. Ayah hebah atau ayah kepada saya sebagai anak angkat ni 8 bulan dah. Masa tu ayah masih sihat. Makan nasi pun tambah lagi. Adapun surat doktor yang abang-abang angkat saya lah, kira abang anak-anak ayah angkat saya ni, itu surat yang hampir ayah nak mati. Hebah ayah berlaku 8 bulan dulu. Hak yang abang duk petikai ni hak baru ni. Hak lepas tak balik-balik tu, mati baru balik tu. Jawapan dia, mahkamah kekalkan harta yang si ayah tinggal tidak ada sebab nama sudah bertukar nama anak angkat. Rupanya ayah nak ajak anak, macam ni lah aku rasa bila hampa tak balik. Jadi jawapan dia, kalau dia bagi tu bersebab alasan dia bagus, silakan. Tapi ingat, anak jahat macam mana pun kalau mati tetap dapat pusaka. Cuma kalau dia jahat, dia beli dadah, bagai-bagai, pusaka dia dapat tapi kita tak serah. Kita simpan sampai dia jadi baik, kira dia jadi orang, baru kita bagi. Faham? Dan juga menantu yang hantu pun dapat pusaka. Tak menantu yang hantu. Tak faham. Tak faham. Isteri sakit, suami tak singgah tengok. Isteri koma, lagi tak tengok. Si bapa ni yang dapat menantu hantu ni bawa kes mahkamah. Sebab ni suami bicara tujuan dia nak batalkan, nak fasah perkahwinan sebab suami memang hantu. Bicara kan bicara lambat kan. Akhirnya anak dia mati. Tinggal suami yang hantu ni. Suami tu dapat setengah. Jahat macam mana pun dapat sebab apa? Itu suami. Jadi isu dia, kalau ayah ada bagi sesuatu kepada anak angkat, okey, jangan sampai dia mengganggu hak waris lain. Kalau bagi itu kita kata saja nak bagi. Okey, kadang-kadang ni nak cerita, dia ni sakit nak mati, masa dia sihat tu dia sedang, aku ni anak bongsu. Aku anak bongsu. Aku sendiri pun tak dapat pusaka ayah aku. Dan aku sendiri tak tengok pun muka ayah aku. Aku lahir, ayah dah meninggal lama dah. Mak yang cerita. Faraid ni pun buat, aku langsung tak dapat. Dulu dah aku tak dapat dah sekali. Ni bila aku mati, harta semua pergi kat mereka. Adakah patut mereka dapat semua harta aku? Sedangkan mereka tak ambil tahu hal aku. Masa tu, dia ada sebab. Dan sebab itulah kadang-kadang, ni saya cerita bagi faham kot, tuan-tuan yang tidak ada anak laki-laki, pusaka akan dapat dekat anak perempuan, kata 2 orang, dia 2/3. Isteri boleh dapat 1/8. Kalau rumah 240,000, anak perempuan masing-masing dapat 80,000. Isteri akan dapat 30,000, campur-campur 110,000.
240,000 tolak 190,000, jawapan 50,000. Duit tak ada, tinggal rumah. Masa itulah abang kandung, adik kandung akan tuntut. Ni rumah pusaka adik kami. Adik kami bukan ada anak lelaki-lelaki. Minta 50,000. Kalau tak mau nak bagi, rumah ni kena jual. Jual rumah, 50,000 bagi kat mereka. Bila jual rumah tak ada, apa akan jadi? Kita meninggal, isteri kita pindah rumah, pergi rumah sewa. Anak kita pun tak ada rumah nak tidur. Puncanya duduk kat siapa? Duduk kat kita. Kita takkan tak boleh baca kot abang kita perangai dia macam mana. Tapi kalau abang kita, Masya Allah, tahu Masya Allah, abang, kita nak pergi bayar yuran anak kita, ada orang bayar dah yuran. Siapa dia bayar? Abang kita. Anak tak ada, abang kita, itulah dia bayar. Allah. Bila kita mati, tunggu edah habis, ada isteri habis, bukan kahwin dengan adik ipar tu dah. Okey, bawa anak dan adik ipar tadi pergi pejabat tanah. Buat faraid. Bila faraid dah selesai dah, bagi tahu. Hak kami 50,000, kami tak mau, serah kepada anak-anak menakan kami. Kami tak mau. Sebenarnya boleh ambil, tapi ingat anak menakan kita akan jadi macam anak kita kena sarah dia. Orang Melayu kita, tang pusaka dia ambil, tang bela dia tak mau. Faham tak? Jadi kita bila dah ada pengalaman macam tu, kita dah merasai kena cerdik, kita kena fikir isteri kita jadi macam mana. Dan ada kes di Sungai Petani, suami ni bawa geran, dia pergi dekat sekian tempat, dia nak bagi rumah tu dekat isteri dia, tapi tunggu mati dulu. Faham tak? Jadi ditolaklah kes tu. Jumpa saya kata memang tak boleh bagi dekat isteri, sebab isteri akan dapat 1/8. Kamu nak bagi kat dia semua tak boleh lah. Sebab apa? Wasiat rumah kepada isteri, isteri dapat 1/8. Mana boleh terima wasiat? Sebab dia dapat faraid. Sebab apa buat macam ni? Sebab saya duk rasa anak saya akan buang isteri saya. Saya nak tanya, isteri kamu tu, adakah dia mak kepada anak? Ya, mak pada anak saya. Takkan dia akan nak buat? Nampak dia lepas akan buat? Tu buat macam mana? Jawapan dia, kamu kena serah kepada isteri masa kamu hidup. Dan isteri turun tanda tangan bahawa pindah milik hanya berlaku bila suami mati. Silakan, tu nama dia hebah amanah. Okey, masalah juga bagi kat isteri tetap cerai. Bila bercerai, suami nak tidur di mana? Saya ingat kemarin saya semayang sini, jumpa di luar kemarin ni. Saya duduk lewat di luar. Kucing saya sakit. Dia tak mau makan, tak mau minum, kencing pun tidak. Tinggal dalam kereta, saya pergi mati. Buka tingkap, hujan turun. Buat macam mana? Saya pergi belakang tu, ada rumah kecil belakang tu kan. Tak ada hak orang buah-buahan tu. Saya nak ambil tu, saya nak serokok kucing saya, biar dia tak boleh lari. Tapi dia tak boleh jalan, tak larat lah. Tengok kawan tu, saya kata kat dia, dia tengok saya. Dia kata apa, saya tak tahu. Saya kata ni, kucing saya tu tak sihat. Saya nak semayang jemaat. Tinggal dalam kereta, tak tutup tingkap, kucing mati. Buka tingkap, hujan turun. Dia kata tu sangkang ada. Comel. Angkat kucing boleh sangkang. Saya duduk semayang, duduk fikir, kucing aku basah. Dia tarik buah dalam dah. Alhamdulillah. Sampai dia tak tahu duduk ujung tu. Okey. Clear nah? Ada soalan apa-apa nak tanya? Kita berhenti dalam tu lah. Lagi clear tu nah. Kalau tak clear lagi, WhatsApp saya lah. Itulah. Jawapan dia, jangan bagi dekat anak angkat dalam keadaan saudara kita itu dia ada hak atas pusaka kita. Bagi dengan tujuan kita nak haramkan mereka daripada harta kita. Tetapi sekiranya kita tengok kita bagi itu bersebab, ada sebab, alasan yang kukuh, silakan. Misal dia, anak kita ramai tapi seorang tu cacat, kita tahu dia tak boleh bekerja. Untuk dia kita bagi lebih daripada anak lain. Kenapa bagi lebih? Dia tak mampu nak bekerja. Dia dapat lebih.
dia dapat hebah, nanti dapat lagi farid sebab dia tak boleh bekerja. Atau kita ni ada duit banyak, anak perempuan kita suami mati, anak tahu pernah dengar anak mata bercupak? Tahu anak mata bercupak? Biji mata kalau korek buah lan cupak penuh tu ayat anak biji mata bercupak. Laki mati, anak ramai, dia bagi siap-siap kepada anak kandung dia. Nanti mati dapat lagi. Bagi itu bersebab tak mengapa. Sebab itu bagi orang yang kahwin dua, isteri yang kedua anak seorang. Isteri yang pertama anak 10. Betul rumah mana yang besar? Rumah anak 10 tu lah. Kenapa bagi lebih? Ada sebab. Jadi kalau kawan tadi bagi bersebab sekian-sekian, silakan. Dan kadang-kadang ada juga mak ayah dia tak percaya kepada sekian anak, dia bagi siap-siap ke abang dia. Sebab dia bagi, dia kata hang pegang. Nanti nampak anak aku tu okey dah, hang bagi kat dia. Sebab kalau aku tak bagi hang siap-siap, saat lagi ambil kat dia, dia beli dah. Dia bagi hang. Kawan ni kalau dia sapu kat dia, yang tu dia jawab. Sebab sebenarnya kamu sebagai pemegang amanah saja takat tu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabila liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.